Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan sekarang untuk sesi kita selama setengah jam ya, sehingga 7.45 insyaAllah. Hari ini kita akan memulakan tajuk kata terbitan yang kumpulan baru ya. Dulu kita berkongsikan kumpulan masdar. Kumpulan masdar wazan keempat bagi kalimah yang diterbitkan daripada 3 huruf akar alif, mim, nun, dan dengan menggunakan wazan keempat dia akan mengambil konteks iman ya, iman, beriman dan sebagainya. So hari ini kita akan mengambil kumpulan baru, juga kumpulan kata terbitan daripada alif, mim, nun dalam bentuk wazan keempat. Tapi kali ini kita mengambil bentuk isim fa'il ya, dipanggilkan isim fa'il. Isim fa'il itu active participle, iaitu fokus kepada pelaku ya, orang yang melakukan perbuatan itu. Dulu dia fokus kepada kata nama, bendanya ya, iaitu iman. Iman adalah kata nama ya, yang diterbitkan daripada Aminah, yang maksud percaya menjadi iman ya. So iman adalah kata nama dalam bentuk ya masdar kepada Aminah. So sekarang ni kita lihat Aminah akan membentuk kata terbitan dalam bentuk isim fa'il ya. Okey, so di manakah kita nak mengenal dia ada isim fa'il? Sekarang saya kongsikan. Perkongsian kita ialah membabitkan. Okey, di sini tidak berapa jelas, so saya balik kepada original source dia, iaitu kita akan pergi ke Quranic Dictionary ini. Ya, tuan-tuan tengok senarai yang di atas tu, dia mengatakan terdapat berapa? 879 kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran, dan 879 ni, korpus ni mengumpulkannya dalam 17 bentuk kata terbitan ya, derived 17 derived form. So yang dikatakan kata terbitan ni yang inilah, tengok dalam berbagai-bagai bentuk ya. Bentuk tu adalah menunjukkan penggunaan kalimah tu di dalam konteks ayat ya. Sebab tu dia mengambil berbagai-bagai bentuk ya. Okey, so ada yang dibentuk dalam wazan 1, ada yang dibentuk dalam wazan keempat, ada yang dibentuk dalam wazan ke-8 ya. Yang ni semua bawah ni adalah wazan yang keempat ya. So hari itu kita telah selesai mengupaskan yang 45 ni, 45 kali dalam bentuk wazan keempat, tapi kumpulan ataupun jenisnya apa? Double T. Double Dia memang besok kecil. Kalik lagi. Ya, verbal noun, iaitu isim masdar. So hari ini kita akan memulakan perkongsian kita kepada 202 kalimah dalam masih lagi bentuk 4, tetapi dalam kumpulan active participle ya. Active participle ialah isim fa'il. Okey. So dalam wazan keempat, isim fa'ilnya adalah dibentuk dalam bentuk mu'minun, ataupun dalam kalau fa'ilam dia muf'ilun. Ya. Okey, kita tengok di sini apakah bentuk acuan isim fa'il wazan keempat. Tuan-tuan kena rujuk kepada template ni ya. Tengok isim fa'il ni, isim fa'il ya. Isim fa'il ialah kolom D. Ya, kolom D adalah semua tu adalah isim fa'il. So persoalannya ialah isim fa'il banyak, ada fa'ilun,
ada mufa'ilun, ada mufa'ilun, ada muf'ilun, ada mutafa'ilun, ada mutafa'ilun. Semua ni isim fa'il ya. Isim fa'il. Sampailah ke bawah sekali, mustaf'ilun adalah isim fa'il semua tu. Ya. So perbezaannya adalah wazan, ya. Wazan satu bentuk dia fa'ilun, wazan kedua bentuk dia mufa'ilun, kalau wazan ketiga bentuk dia mufa'ilun, ya, dan wazan keempat muf'ilun. So yang inilah yang berkaitan dengan yang kita mahu lihat, ya. Sekarang semua kalimah tu dibentuk daripada muf'ilun dan bukannya bentuk-bentuk wazan yang lainnya, dia menggunakan wazan keempat. So inilah acuan dia, ya. Muf'ilun, kalau saya colorkan dia ambil kuning, tu, ya, yang kita nak kenalkan, ya, hari ini. Jadi daripada muf'ilun, so kalau kita masukkan 3 huruf akar alif, dia sudah menjadi kata dasar, dia bertukar pada hamzah qata'. Jadi masukkan hamzah sini, fa gantikan dia jadi mu. Lepas tu mim gantikan ain jadi mi, lam gantikan nun jadi nun, jadi mu'minun. Itulah kata terbitan, ya. Kata terbitan kita kena mute kan, ya, sebab okey, ya, saya kena mute kan peserta, ya, sebab ada gangguan bunyi luaran. So kita lihat muf'ilun, so apabila diterjemahkan dalam menggunakan kata dasar aminah, so dia akan menjadi mu'minun. Itu dia, ya. Mana dia tadi? Ni, mu'minun. Itulah kata terbitan bagi aktif participle, ya, ataupun isim fa'il. So yang inilah yang kita nak mula bahas hari ini, bermula dengan ayat pertama. So kita terus kepada senarai dia, ya. So senarai, lihat bahagian mu'minun dia, ya. So kita scrollkan ke bawah. Ini yang isim masdar. Tu ini dia lah, ya, aktif participle form 4. So kita akan melihat kalimah yang pertama, iaitu bimu'minina. Okey, dalam Al-Quran digunakan dalam bentuk bimu'minina. Kata terbitan tadi ialah apa? Daripada muf'ilun, dia akan menjadi mu'minun. So kita akan gunakan mu'minun tu untuk membentuk kalimah bimu'minina, ya. So by the way, bimu'minina ni sebenarnya adalah dalam ayat yang sama yang kita gunakan sekarang untuk membahaskan kalimah-kalimah kata terbitan daripada alif mim nun, sebab dia adalah grup yang sama, sebab ini pun daripada alif mim nun. So dalam ayat tu terdapat 2 kalimah yang digunakan daripada alif mim nun, iaitu amanna ni dengan bimu'minin. So dalam satu ayat yang sama terdapat 2 kalimah, ya, satu dalam bentuk fi'il madhi, yakni fi'il madhi, dan dalam di hujungnya dia mengambil bentuk aktif participle, iaitu isim fa'il, ya, iaitu orang yang beriman itu, ya. Orang beriman tu dinamakan aktif participle ataupun isim fa'il, ya. Okey, so sekarang ni kalau saya nak tunjukkan ayat ni, ya, kita tekan di sini, iaitu dia bawa kita kepada ayat ni lah, ayat yang sebenarnya, ya, daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. So inilah bimu'minin tu. Ya, tetapi sebelum tu kita dah mula memperkenalkan amanna, ya, dengan hamzah qata' dengan alif tu mad badal. Ya, dan kita pun telah belajar kenapa dia menggunakan mad badal di situ, ya. So amanna dengan bimu'minin adalah 2 kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar yang sama, iaitu alif
mim non ya, alif mim non. Okey, sekarang ni kita akan tunjukkan bimukminin pula ya, construct bimukminin ya. So kita boleh kopikan ayat ni ya ke Leksi Logos. Okey, ni boleh padamkan. So kita kopikan di sini. Itulah ayat dia, mana sebahagian daripada ayat, bukan semua ya. Dia ambil separuh saja untuk perkongsian kita ya, yang ni ya. Manna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ya. So kita cuba lihat ayat tu dan perhalusi dia. Yang pertamanya ialah dari ijaan ya, dari ijaan dan penulisan, iaitu di sini bukannya alif yang bertanda panjang, di sini adalah hamzah mad badal ya. Mad badal itu hamzah yang diikuti dengan alif mad. So tukarkan kepada dia mad badal. Ambil hamzah. Okey, so dia pergi balik ke sini. Okey, masukkan hamzah yang tidak berkaki ya, hamzah ni saja. Okey, dia masih lagi pergi ke depan, so kita kena bawa ke belakang sini. Hamzah baris atas masih lagi ke depan. Ya Allah. Apa? Okey, mungkin kita kena bagi space sikit. So ni bawa ke atas. Ni bawa ke atas. So sekali lagi hamzah baris atas dengan alif, iaitu mad badal ya. So sekarang kita potong yang ni lah, delete. Tu dia manna ya, manna. Kemudian billahi, yang ini bukannya alif tapi hamzah wasal. So tukarkan kepada hamzah wasal ya, iaitu ini alif yang berkepala sad. Itu dia. Billah wa bil yaw, sekali lagi ini bukannya alif, sepatutnya ialah hamzah wasal. Tukarkan dia kepada hamzah wasal. Okey. Al-akhiri, sekali lagi betulkan dia. Di sini sekali lagi adalah hamzah wasal, bukannya alif. Al-a. Okey, a ni macam mana penggunaan dia? Dia sepatutnya hamzah diikuti dengan alif ya. Hamzah yang diikuti dengan alif. So masalah di keyboard ni dia tidak ada hamzah yang diikuti dengan alif. Yang dia ada hamzah atas alif. Ya, sepatutnya dia hamzah dulu barulah diikuti dengan alif mad. Yang itu constraint keyboard ni tak cukup. Ya, tak cukup dia punya kekunci dia ya. Tapi sementara ni kita pakai yang ni lah ya, sebab tidak ada. Ataupun kita biarkan macam tu dulu ya. Menunjukkan alif tu dibaca 2 harakat. Sebenarnya dia sepatutnya ada hamzah di situ. So kalau kita biar macam ni pun tak jadi juga ya. So saya tukarkan kepada gunakan yang ni dulu ya. Tapi sebenarnya bukan hamzah atau alif. Hamzah tu sebelum alif. Ya. Tapi ini sebab dia tak ada, kita gunakan ni dulu ya. Ejaan dia sebenar macam mana? Tuan-tuan boleh lihat di sini. Iaitu di korpus ni, pergi kepada ayat dia, sepatut tulisan dia macam ni ya. Ni dia. Hamzah dulu, lepas tu barulah alif. Bukannya hamzah di atas alif. Sebab dia mad 2 harakat ya. Al-akhiri, dia adalah mad asli ya. Hamzah dulu baru alif. Tapi tadi keyboard dia tak ada, dia ambil hamzah atau alif. So dari segi penulisan sebenarnya tak betul, tapi itu constraint yang kita kena terima ya, tak cukup. Keyboard dia ya, kekunci dia tidak cukup. Jadi kita gunakan yang itu buat masa sekarang.
Wama hum bimu'minin. Wama hum bimu'minin. Ya. Okey, ada apa yang perlu diperbaiki di sini? Okey, ini okey ya. Wama hum bimu'minin. Itulah ejaan yang sebenar ya, penulisan yang kita perlu betulkan. So sekarang kita nak membincangkan kalimah bimu'minin. So kita bawa ke bawah ya, yang ni. So kalau tuan tengok di sini bimu'minina, pertama sekali yang eloknya tuan-tuan buat apa? Pecahkan dia ya. Berapa komponen yang dia ada. Jadi kita pecahkan dia. Okey. Apakah komponennya? Dia ada dua. Satu, ba tu. Ya. B, kita letakkan tanda campur. Lepas tu, mukminin ni, sebelum dia bergabung, dia bukannya mukminin. Ya. Dia adalah mukminuna. So, kita betulkan kat sini. Ya. Pertama, kita betulkan nun tu dulu sebab dia baris hadapan. Dia sepatutnya marfu', bukannya majrur. Sebelum dia bergabung. Ya. Dia jadi majrur tu bila dia sudah bergabung dengan ba tu ya. Sebelum tu tak, dia marfu'. So bila nun baris hadapan dia tidak boleh mengikut ya mat. So ya ni kena tukar kepada waw. Mana waw? Ni dia. So kalimah asalnya ialah apa? Mu'minuna. Sebelum dia bergabung dengan B ya. So bila dia bergabung dia jadi macam ni. Kalau dia tambah campur ni belum bergabung lagi. Ini nak menunjukkan bahagian-bahagian saja ya. So bahagian-bahagian bimu'minina tu adalah B iaitu harfun jar dengan isim fa'il jamak yang marfu'. Isim fa'il ni wazan keempat. Ya, wazan keempat. So terangkan komponen apa dia supaya kita mengenal kalimah tu ya. Terangkan dia. So kita buat sini penerangan tu kita buatkan colon. Apakah komponen yang ada dua ni? Satu ini ialah B harfun jar ya. Harfun ha ra fa jim ra jim tasydid. Ra tasydid lah harfun jar dia panggil ya. Harfun jar dengan ataupun dan. Kalau tak ada keyboard ni tak dengar, kita pakai dan di alif nun. Dan apa mukminuna, terangkan apa dia mukminuna ya. Dia apalah? Isim fa'il fa alif ain lam, isim fa'il wazan keempat. Waw, zai, nun dan empat. Itu dia. Isim fa'il wazan keempat tapi dia ada jantina dia ya. Mukminuna ni adalah muzakkar. Mim, zal, kaf, tasydidkan dia muzakkar. Yang bermakna dia maskulin ya. Maskulin berkait dengan orang lelaki ya. Lepas tu ada waw nun. Waw nun menunjukkan dia jamak. Ya, so jamak kita masukkan jamak salim lah ya, sebab dia jamak kepada kata nama ada dua, satu jamak taksir, satu jamak salim. So masukkan salim. Biasanya orang kata jamak muzakkar salim ya. So sebab dia muzakkar ni kita dah letakkan kat depan ya. So kalau nak gunakan terminologi yang biasa boleh masukkan jamak muzakkar ni kat sini. Jadi jamak muzakkar salim. Sama saja ya. Sebab dia adalah description, penerangan kepada mukminuna. So mukminuna tersebut dialah ada isim fa'il wazan keempat jamak muzakkar salim. Ya, lepas tu atuk satu lagi apa dia? I'rab dia. I'rab dengan nun baris depan menunjukkan i'rab yang marfu'. So kita ambil yang sini tidak ada, pergi ke leksik logos yang baru, ambil jawi dia.
nak menaik yang. JKL, mana Jawi sini, okey. Okey, ambil yang ialah ya dengan nga. Itu yang copy dia, bawa ke Lexilogos Arab, ya, dan copy, di paste dia kat sini. Yang non baris hadapan, ya. Non baris hadapan maknanya marfu', i'rab yang marfu'. Okey, itulah penerangan ya kepada bimu'minina adalah sebenarnya gabungan bi harfun jar iaitu dan mu'minuna. Apa dia mu'minuna ialah isim fa'il wazan 4 jamak muzakkar salim yang marfu'. Itu penerangan dia ya. So bermakna jelas ya, kita kenal kalimah tu. Ya, so bila kita sudah kenal dia dan sekarang kita tunjukkan macam manakah pembentukan dia, bimu'mini itu bermula daripada huruf akar alif, mim, nun. Menjadi kata dasar amina. Okey. Kata dasar, kalau kita nak beri makna kat sini pun boleh, ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan sudah tahulah makna dia apa. Amina ialah percaya, ya. Percaya ataupun aman, ya, aman, percaya, ataupun secured, ya. Secured bahasa Melayu dia apa ya? Terpelihara lah agaknya ya, secured. Amina menjadi sekarang ni dia mengambil acuan apa? Acuan tadi dah tunjukkan iaitu muf'ilun. Inilah acuan untuk membentuk mukminun ya. Dulu kita jumpa acuan lain bentuk. Ya, sekarang ni dia mengambil muf'ilun. So kita copy saja sini. Bawa balik ke Lexilogos tadi, masukkan dalam bracket. Dia adalah acuan dia ya. Jadi acuan dia ialah muf'ilun. Amina masukkan ke dalam acuan ni muf'ilun, dia akan menjadi fa ni ganti dengan hamzah qata'. So maknanya kata tu akan bermula dengan mim baris hadapan. Ya, so saya tunjukkan ya. Tu cara dia macam mana. Copy je ni untuk membentuk kata terbitan tu. Ya. Fa ni ganti dengan hamzah qata'. So kita buang fa, masukkan hamzah qata'. Okey. Tetapi masalah siapa? Saya tunjukkan dulu ya. Hamzah qata' ni kan ya. Nanti tuan-tuan akan tengok dia kena berubah. Ya, masa saya masukkan ni dulu ya. Hamzah qata' di sini. Okey. Lepas tu ain ni, mana dia ain ni mengganti dengan mim ya. So ain mengganti dengan mim, so di sini ialah mim bukan ain sebab kita gantikan dengan mim baris bawah. Lepas tu lam ni akan digantikan dengan nun. Jadi sini nun yang sukun ya. Nun yang tanwin dhammah, bukannya lam sebab kita ganti. Fa'il lam ni adalah acuan ya. Acuannya, tapi bergantung kepada kalimah apakah 3 huruf dia dalam kata dasar ni, replace dia ya, gantikan dia. Jadi ini ganti dengan nun lah, nun yang bertanwin dhammah. Jadi okey, kita lihat sekarang ni apa yang berlaku ya. Sekarang ni hamzah qata' ni yang sukun ya, sedangkan huruf sebelumnya ialah mim baris hadapan. So dia tidak boleh mengambil hamzah qata' berkaki alif. Ya, okey, apa formula dia? Sekiranya huruf yang sebelumnya berbaris hadapan, so hamzah qata' ni kena mengambil kaki waw, bukannya kaki alif. Ya. Kalau huruf sebelumnya baris atas, dia boleh mengambil hamzah berkaki alif. Kalau hurufnya berbaris fathah. Tapi sekarang ni mim berbaris dhammah. So hamzah qata' tidak boleh mengambil kaki alif, dia mengambil kaki waw. Bermakna dia yang sukun ni mengambil kaki waw. So saya akan nampak sini ya, kaki waw ini yang maksud saya.
Sebab mim tu berbaris hadapan. Ya, mim baris hadapan, so hamzah qata' kena mengambil kaki waw. Ya, so saya gantikan ni dengan yang apa hamzah qata' berkaki waw ni. Copy dia dan ganti dia. Itu baru betul. Ya, kalau kita tulis macam tadi tak betul ya, salah. Okey, kalau saya nak tunjuk step by step, okey, saya kopikan ni dulu supaya tuan-tuan nampak ya, dia kena apa diubah, so dia akan menjadi apa mu'minun. Saya copy saja di sini ya, nak cepat. Mu'minun, nun tu bertanwin macam ni lah. Tu dia. Inilah kata terbitan. Sini sebenarnya kata terbitan dah. Tetapi yang silapnya ialah hamzah qata' tu, kaki dia silap. So kena tukarkan kepada hamzah berkaki waw dan disukunkan, jadilah mu'minun. Ya, mu'minun. Kata terbitan ni masih lagi dalam bentuk mufrad dan nakirah. Mufrad, nakirah yang marfu'. Jadi sedangkan ini dia jamak. Ya, jamak. So kita jamakkan dulu mu'minun ni. Yang letak dia apa? Waw nun. Ya, ambil yang ni mu'minun, tambahkan waw nun di hujungnya. Ya. Waw nun. Mana waw nun? Waw dan nun. Ya, nun kena baris atas lah. Yang ni. Ya, so mu'minun tambah waw nun, so kita gabungkan dia. Yang ni kita akan backspace. Okey. Bila tambah waw nun dia jadi mu'min. So yang ni tak boleh bertanwin lagi ya, sebab bertemu dengan mat tidak boleh bertanwin. So tukarkan tanwin kepada baris satu saja, iaitu baris dhammah saja. Yang ni saja ya, bukannya tanwin, sebab dia bertemu dengan huruf mat tak boleh bertanwin, so ambil yang tidak bertanwin. Jadilah mu'minuna. Ya, mu'minuna dia sudah jamak tetapi masih lagi i'rab yang marfu'. Sedangkan di sini ada bi, ya, dia bertukar kepada majrur ya. So masukkan bi di depan mu'minuna ni ya. So maknanya apa yang kita buat sekarang ni sama dengan komponen ni. Ya, so inilah yang menjadi bimu'minina tu ya. Kita buat proses yang sama, tapi yang ni kita mulakan dengan alif min nun, 3 huruf akar itu ya. Proses dia sampailah dia menjadi bimu'minina ya. So yang ni kita tambahkan bi. Tambah di sini dengan ambil, kena copy sini pun boleh. Tambahkan mu'minuna tadi, tambahkan bi, so dia akan menjadi bimu'minina ya. Gabungkan dia. Sini copy, buang tanda campur sebab kita nak menggabung. Okey. So bila ada bi dia tidak boleh marfu' lagi ya. So dia kena jadi majrur. Majrur dia non tu tukarkan baris bawah. Bila non baris bawah dia tidak boleh mengikut waw lagi. So waw mat ni tukar kepada ya. Jadilah dia bimu'minina. Itulah kalimah bimu'minina itu terbentuk ya. Ni kecil sikit dan kita savekan dia dalam print screen ya. Sebelum tu check betul ada apa-apa silap tulisan dan sebagainya, check dulu. Alif mim nun menjadi amina. Amina ada kata dasar masuk dalam acuan muf'ilun, dia jadi mu'minun, tapi hamzah qata' tu silap kaki ya. Dia kena tukar pada kaki waw, jadilah mu'minun.
Nah, kemudian tambahkan waw nun untuk jamakkan dia mu'minuna. Bila dia tambah jamak waw nun, nun ni hilang tanwin dia ya. Jadi mu'minuna. Sebab sudah jamak. Waw nun ni dipanggilkan waw jam'ah ya, waw jamak. Tambah bi, dia jadi kepada mu'minuna, dia akan jadi bimu'minina. Okey, selesai tu kita boleh simpan dia. Lain kali kalau nak buat rujukan, dia akan masuk dalam bahagian screenshot ya. Dalam folder tu kita cari dia dalam screenshot. Dia akan keluar balik apa yang kita simpan lah, yang kita dah tulis hari ini dan simpan. Kita akan boleh buat rujukan semula ya. Jadi sekarang baru kita boleh berikan makna lah ya. Berikan makna bimu'mini ialah apa? Asalnya dia bi ni ialah dengan, bi ni ya, bi ni adalah dengan. So kita bagikan makna dia iaitu dengan. Okey, ini terlampau panjang ke kiri, so kita bawa dia ke bawah ya, kopikan dia ya, bawa ke line baru ya. Tidak dia panjang sangat, so bila kita beri makna di sini, bi ialah dengan. Tadi ada dengan, mana dengan tadi? Oh, tak ada dengan ya. Okey, so kita pergi ke sini, type dengan. Dal, nga, non. Okey, dengan. Mu'minina ialah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. So dia orang ada nga, so kita kena gunakan jawi punya, iaitu alif, waw, ro, nga. Orang letak kata ada dua bermakna orang-orang yang ya, beriman. Mana yang G ialah yang, beriman ialah ba, ro, alif, ya, mim, alif, nun. Itulah orang-orang yang kopikan dia, bawa ke sini dan paste kat situ. Itulah makna bimu'minin ialah dengan orang-orang yang beriman ya. Okay. Bila kita tahu dah makna itu, jadi kita pergi ke ayat semula ya. Ini sudah diterjemahkan ya. So kita lihat yang original tadi di sini ya, kita cuba terjemahkan ya. Mana bermakna kami telah beriman, mana ada orang tu berkata kami telah beriman billah dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Wama, tapi Allah kata wama hum bimu'minin. Wa sini maknanya bukan dan ya. Ini dipanggil waw haliyah. Waw haliyah yang bermaksud apa? Sedangkan, bukannya dan. Waw ni dalam Al-Quran banyak jenis. Ada waw ataf, waw istinafiyah, ada waw sumpah, ada waw haliyah. Yang ni dipanggilkan waw haliyah ya, daripada hal, perkataan hal jadi haliyah. Dia bukan memberi erti dan, tetapi sedangkan, ataupun Melayu senang nak ingat dia sebab dia haliyah. Melayu ada terjemahkan sebagai apa? Pada hal. Pada hal, tapi Melayu dia tak guna ha, dia guna H. Jadi H tu sebenarnya bukan untuk ha pedas, untuk H, untuk ha ya. Jadi bunyi dia pun salah sebenarnya. Dia sepatutnya ha pedas tu. Pada hal. Itu baru betul. Ya. Pada hal. Itulah makna dia. Padahal ma tu tidaklah. Ini isim harfun nafiyah. Hum tu mereka, bimu'minin dengan orang-orang yang beriman. Jadi cuba tengok adanya bi di sini, makna dia lari sikit ya. Dan tidaklah mereka dengan orang-orang beriman. Tapi yang dimaksudkan bukan dengan orang beriman. Mereka tu bukannya orang-orang yang beriman. Ya, so be dengan tu redundant. Ya, dalam konstruk
bahasa Arab, orang Arab gunakan be, ya. Tapi orang Melayu tak gunakan be. Orang Melayu kata, dan padahal tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Maknanya dalam menterjemahkan ke bahasa Melayu, be ni tak masuk. Ya, be ni dia panggilkan be ziyadah, be tambahan saja. Dia tidak berfungsi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia digunakan, ya, sebab konstruk bahasa Arab dia ada tu. Orang Arab bila cakap bukan cakap wa ma hum mu'minin. Orang Arab cakap wa ma hum bimu'minin. Ya, tapi Melayu bi tu tak payah. Dengan orang-orang beriman tak payah. Wa ma padahal tidaklah mereka itu, tak ada bi, ya. Orang-orang yang beriman saja. Itu cara nak menterjemahkan dalam dalam bahasa Melayu, ya. Kalau bahasa Inggeris pun sama, tak payah with. Dia ada ini with. Bahasa Inggeris pun tak ada, sebab ini adalah tambahan, ya, konstruk ayat-ayat Al-Quran ataupun bahasa Arab. Dalam konteks ini dia akan menggunakan be tambahan, ya. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita untuk mengenal kalimah yang pertama, ya, iaitu mukminina, ya. Kalau tuan-tuan bila kenal di sini, nanti yang lain senang cerita, ya. So, tengok kalimah tu berulang-ulang, ya. Yang ni dia dalam bentuk marfu' saja. Yang ni bentuk majrur, ya. Ni semua majrur ni, ya. Yang ni marfu', yang ni marfu'. Ni bentuk majrur, ni bentuk majrur, semua ini sebenarnya perkataan yang sama, ya, sebab dia adalah isim fa'il wazan keempat, satu kata terbitan saja, ya, satu kata terbitan, dan dia diguna pakai dalam berbagai-bagai bentuk untuk menyesuaikan kegunaannya di dalam ayat, ya. InsyaAllah kita sampai di sini saja ke perkongsian kita kali ini, ya, dan kita akan sambung besok. Kalimah yang sama sebenarnya, tapi kita akan tengok konteks dia di dalam ayat, ya. Jadi tuan-tuan boleh melihat walaupun kalimah yang sama, tapi dalam ayat tu apakah dia memberi erti, ya, di dalam ayat-ayat ni, ya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita insya-Allah kita akan jumpa lagi besok. Waalaikumsalam.